Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, jadi sebelum kita memulakan majlis kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama membuka majlis kita terlebih dahulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat berkumpul pada pagi ini bagi melaksanakan muzakarah jawatan kuasa fatwa negeri Ungu bagi sesi yang ke-20. Jadi muzakarah kita pada hari ini diadakan adalah untuk membincangkan satu permohonan berkaitan dengan mengalihkan kubu-kubu lama di atas tanah lot 1513 dalam kurungan GM3420 Kampung Pulau Bahagia, Mukim Belara, daerah Kuala Terengganu. Jadi oleh itu saya akan serahkan majlis kepada setiausaha saya iaitu Ustazah Farha untuk mengulas serba sedikit berkenaan dengan isi surat permohonan tersebut. Dipersilakan. Terima kasih kepada Datuk Mufti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan surat permohonan ini telah diterima pada 2 minggu lepas dan saya sebagai setiausaha telah mengajukan memo muzakarah fatwa kepada ahli jawatan kuasa fatwa sebagai persediaan sebelum muzakarah ini dijalankan. Kita berada dalam talian pada kali ini adalah untuk membincangkan satu isu mengalihkan kubu-kubu lama di atas tanah lot 1513 kurungan GM3420 Kampung Pulau Bahagia, Mukim Belara, daerah Kuala Terengganu ke tanah perkuburan Islam yang terdekat. Dimaklumkan juga bahawa surat pegawai dari Pejabat Agama daerah Kuala Terengganu telah menghantar surat untuk mendapat pandangan dan juga cadangan dari jawatan kuasa fatwa dan pihak mereka telah memberi pengesyoran untuk mengalihkan kubu-kubu lama tersebut untuk dialihkan ke tanah perkuburan Islam yang berhampiran, iaitu tanah perkuburan Islam di Kampung Pulau Bahagia Manik atau di tanah perkuburan Islam Kampung Padang Ucik Manik sekiranya permohonan ini diluluskan. Pemohon juga mengatakan hasratnya untuk mengalihkan kubu-kubu lama yang telah dikenal pasti berada di atas tanah miliknya bagi tujuan pembinaan bangunan rumah kekal di tapak tersebut. Sehubungan dengan itu, pemohon ingin mendapat pandangan dan penjelasan dari Pejabat Mufti berkenaan permasalahan ini. Jadi, untuk kita mengetahui maklumat yang lebih mendalam mengenai isu ini, pemohon telah dijemput untuk bersama-sama dengan kita dalam muzakarah pada kali ini untuk membincangkan tentang isu ini. Sebelum itu, saya ingin meminta izin kepada Datuk untuk menjemput pemohon untuk masuk ke dalam talian rada ini. Boleh, dipersilakan. Hello, Assalamualaikum Encik Rusti. Waalaikumsalam. Encik boleh masuk dalam talian sekarang ya? Baik. Terima kasih. Sebelum kita memulakan perbincangan dengan lebih lanjut, suka untuk saya memperkenalkan terlebih dahulu pemohon yang hadir pada hari ini iaitu Encik Muhammad Rusti bin Ramli. Assalamualaikum Encik Rusti. Waalaikumsalam. Tujuan kita menjemput pemohon untuk mengetahui lebih jelas mengenai isu peralihan kubu-kubu lama yang terdapat pada tanah milik beliau. Itu sahaja daripada saya. Majlis akan diserahkan pula kepada Datuk Mufti. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Ustazah Farha. Okey, selamat datang kepada Encik Muhammad Rusdi ke dalam muzakarah kita pada pagi ini. Jadi sebelum kita memulakan perbincangan kita pada pagi ini dengan lebih lanjut, yang saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu kepada Encik Rusdi, ahli jawatan kuasa fatwa yang terlibat dalam muzakarah kita pada pagi ini. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri iaitu Salman Al-Faris, iaitu selaku Mufti. Kemudian saya ingin memperkenalkan setiausaha saya iaitu Ustazah Farha binti Adam. Assalamualaikum Encik Rusdi. Dan kemudian Timbalan Mufti yang juga merupakan AJK Fatwa iaitu Ustaz Muhammad Hazwan bin Husin. Ustaz Hazwan tidak dapat bersama dengan kita pada pagi ini kerana beliau ada bersyafaq sedikit, jadi mungkin akan masuk lewat sikit. Jadi seterusnya AJK Fatwa seterusnya adalah Ustaz Muhammad Imamuddin bin Abdul Aziz. Saya Encik Rusdi. Dan seterusnya AJK Fatwa seterusnya adalah Ustaz Nazim Nordin bin Yunus. Okey, dan seterusnya AJK Fatwa seterusnya adalah Ustazah Hanim Elis Muhammad. Assalamualaikum Encik Rusdi.
Dan yang terakhir adalah pensyarah Wiza yang merupakan EJK Fatwa kita juga, iaitu Profesor Dr. Nurul Husna binti Zulkifli. Assalamualaikum Cik Rusti. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jadi kita telah memperkenalkan semua ahli jawatan kuasa fatwa kita pada hari ini, dan percubaan kita pada hari ini adalah bagi bersama-sama mencari resolusi dan penyelesaian berkenaan dengan permohonan Encik Rusdi, iaitu pengalihan kubu-kubu lama. Dan pertama sekali saya ingin berjemput Ustaz Nazri selaku EJK Fatwa yang terlibat untuk turun padang bagi melihat dan menilai sendiri keadaan tanah dan tanah perkuburan tersebut, untuk menerangkan kepada kami serba sedikit berkenaan dengan gambaran tanah perkuburan tersebut. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekalinya terima kasih Datuk Sabah, Datuk Mufti serta ahli jawatan kuasa sekalian. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan sedikit banyak berkaitan dengan latar belakang tapak kuburan lama, yang mana tapak kuburan lama di atas tanah lot 1513 kurungan JM 3420 Kampung Pulau Bahagia merupakan tanah persendirian milik Encik Muhammad Rusdi bin Ramli yang telah dibeli oleh beliau pada tarikh 3 April 2018 melalui penama asalnya ataupun penama sebelumnya, iaitu Encik Riping bin Ngam. Permohonan pandangan cadangan untuk mengalihkan kubu-kubu lama tersebut yang telah berada pada tanah miliknya telah dikemukakan oleh pemilik tanah sendiri, iaitu Encik Muhammad Rusdi bin Ramli. Selain itu, sebelum pembelian tanah dilakukan, saya juga difahamkan bahawa tuan tanah sendiri pernah dimaklumkan oleh pemilik. Sebelumnya terdapat beberapa buah kubur lama di tapak tersebut. Disebabkan usia kubur yang telah terlalu lama, kedudukan asal batu nisan, iaitu batu sungai, diragui kedudukannya. Difahamkan juga kubu-kubu berkenaan dianggarkan berusia lingkungan dalam 100 hingga 150 tahun. Dan terdapat 8 batu sungai yang dikatakan batu-batu nisan kubur tersebut. Keruasan tanah tapak kuburan lama ini berukuran ada sekitar 2,881 meter atau bersamaan dengan 0.2881 hektar. Okey, sekian daripada saya, Datuk Mufti. Baiklah Ustaz Nazri, berdasarkan pemerhatian Ustaz, adakah perlu untuk kita mengalihkan kubur-kubur lama tersebut ke tanah perkuburan Islam yang berhampiran? Okey, bagi pandangan saya secara peribadinya, saya berpandangan bahawa harus untuk mengalihkan kubu-kubu tersebut demi menjaga kesucian dan kehormatan ke atas kubu-kubu berkenaan. Okey, baik. Terima kasih kepada Ustaz Nazri atas penerangan yang cukup jelas sebentar tadi. Jadi melalui penjelasan daripada Ustaz Nazri tersebut, kita dapat mengetahui sedikit berkenaan gambaran tapak tersebut. Dan kita dimaklumkan juga bahawasanya tanah perkuburan lama tersebut usianya lingkungan 100 hingga 150 tahun. Jadi seterusnya untuk mendapatkan maklumat yang lebih mendalam berkenaan dengan permohonan ini, marilah kita bersama-sama dengar ada sendiri daripada pemohon, iaitu Encik Rusdi selaku pemilik tanah. Jadi Encik Rusdi, jadi adakah benar apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz Nazri sebentar tadi, dan boleh tak Encik Rusdi untuk terangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan permohonan ini? Jadi dipersilakan Encik Rusdi. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Datuk Mufti serta ahli jawatan kuasa fatwa kerana telah menjemput saya untuk bersama-sama dalam muzakarah ini bagi jelaskan lebih mendalam berkenaan permohonan saya ini. Benar sekali apa yang telah dikatakan oleh Ustaz Nazri sebentar tadi. Tujuan saya ini ingin mengalihkan kubu-kubu lama yang telah dikenal pasti berada pada tanah milik saya ke tanah kuburan Islam yang berhampiran adalah untuk membina bangunan rumah kekal di tanah tersebut. Selain itu, permohonan saya untuk memindahkan kubur lama ini adalah atas dasar rasa tanggungjawab saya sebagai orang Islam untuk menjaga kesucian serta kehormatan jasad-jasad yang telah berada di kubur lama berkenaan. Seterusnya, permohonan ini adalah supaya proses pemindahan kubur lama ke tanah perkuburan Islam yang baharu itu dapat diikuti melalui tata cara dan prosedur yang betul, walaupun saya sendiri tidak tahu
pasti tentang asal-usul kubur itu sendiri bagaimana saya telah dijelaskan oleh pemilik tanah sebelum ini. Cakap itu. Jadi boleh tak Cik Rusdi ceritakan kepada kami berkenaan dengan tapak perkuburan lama tersebut? Boleh. Untuk mengetahui lebih lanjut, saya ada tampilkan beberapa gambar yang saya telah ambil untuk baik. Boleh tunjukkan gambarnya kepada kami? Silakan. Sekejap. Okey, baik. Jadi ini Cik Rusdi ya? Itu saya. Okey, so jadi inilah tempat perkuburan lama tu ya? Memang banyak sama-sama di situ ya? Jadi yang tengah ni lah, yang kawasan tanah kuburan lama tu. Yang bahagian tengah tu lah ya. Jadi tanah tersebut berada di dalam kebun ke ataupun macam mana? Tanah ini sebenarnya asal usulnya merupakan tanah kebun lah. Okey, baik. Yang ni ramai-ramai ni ada apa ni? Ini proses mencari kubur-kubur lama. Nak menjejaki kubur-kubur lama lah ya? Okey, baik. Ini pelan apa ni? Kawasan tanah lot. Okey, baik. Okey, terima kasih kepada Encik Rusdi atas gambar-gambar yang ditunjukkan. Jadi saya ingin serahkan kepada ahli jawatan kuasa fatwa yang lain sekiranya ada soalan yang ingin diajukan kepada Encik Rusdi. Persilakan. Terima kasih Datuk Mufti. Encik Rusdi, saya nak ingin tanya, adakah di sekitar tanah tersebut terdapat sebarang perumahan yang berdekatan di situ? Terima kasih, baiklah. Saya ingin memberitahu kepada Ustazah bahawa kedudukan tanah yang saya beli ini adalah berada dalam kawasan perkampungan Kampung Pulau Bahagia, yang mana tanah ini terletak betul-betul belakang rumah penduduk di situ, serta berhampiran dengan jalan raya. Maaf Cik Rusdi, nak tanya sikit. Adakah pernah ditanyakan terhadap orang-orang kampung yang sudah lama meletak di Kampung Pulau Bahagia itu tersebut berkenaan asal-usul kubur lama ini? Saya pernah juga bertanyakan kepada penduduk kampung yang sudah lama menetap di Kampung Pulau Bahagia ini, tetapi mereka menyatakan bahawa tidak ada pun kubur di tanah tersebut. Baik, Cik Rusdi, saya ingin bertanya untuk membantu tindakan susulan daripada pihak kami. Adakah Tuan Rusdi mengenali mana-mana pewaris kubur-kubur lama tersebut? Yang mana yang saya tahu bahawa saya pernah bertanya kepada Encik Ripin itu sendiri, dan dia mengatakan bahawa seluruh ahli keluarganya termasuk ayahnya yang dunia itu tidak mengetahui asal-usul kubur berkenaan serta pewaris keluarga berkenaan. Dan kubur-kubur tersebut telah lama wujud ketika ayahnya mula menetap di kawasan tersebut. Cuba seterusnya. Okey, Encik Rusdi, persoalan saya, adakah sebelum ni Encik Rusdi pernah terlibat dengan proses pemindahan kubur ataupun belum pernah sama sekali? Maaf, saya tidak pernah sama sekali. Saya terlibat dengan proses pengaliran tanah kubur walaupun pekerjaan saya ini sebagai kontraktor. Baik Cik Rusdi, seperti mana yang kita tahu, prosedur yang untuk pengalihan kubur ni sangat rumit, dan kalau bagi Cik Rusdi lah, Cik Rusdi bersetuju dengan hati tak untuk menanggung segala kos pemindahan kubur ni sekiranya permohonan yang Cik Rusdi buat ni diluluskan. Okey, terima kasih. Kalau ikutkan saya sanggup dan setuju untuk menanggung segala kos pemindahan kubur ini sekiranya permohonan ini diluluskan, kerana ia terletak di tanah saya dan saya berasa bertanggungjawab terhadap kubur tersebut supaya ia dapat dipelihara dan dijaga dengan baik. Okey, baiklah. Jadi semua ada soalan kita untuk diajukan kepada Cik Rusdi. Tiada dah. Jelas. Okey, baik. Jelas, semua sudah jelas ya.
Okay, jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Rusdi selaku pemohon kerana sudi bersama-sama kita pada pagi ini bagi berkongsi maklumat serta berkenaan dengan permohonan Encik Rusdi inilah ya. Jadi insyaAllah pihak kami akan segera mengeluarkan memo berkenaan dengan keputusan muzakarah pada hari ini. Jadi Encik Rusdi insyaAllah kita boleh berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Terima kasih banyak Encik Rusdi ya. Saya serahkan kepada Farah. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua dan saya juga berharap isu ini akan mendapat jawapan dan penyelesaian dengan secepat mungkin. Baiklah Encik Rusdi, dipersilakan Encik Rusdi untuk memutuskan talian. Terima kasih Encik Rusdi kerana sudi meluangkan masa untuk menghadiri muzakarah pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah. Terima kasih Ustazah Farha kerana menghubungi dan menjemput pemohon bersama-sama kita di dalam muzakarah pada pagi ini. Jadi saya dimaklumkan bahawasanya Ustaz Hazwan sudah bersedia untuk bersama-sama kita dalam muzakarah kita pada pagi ini. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Ustaz Hazwan untuk masuk ke dalam talian sekarang. Dipersilakan. Okey, baiklah. Okey, baiklah. Jadi kita akan mulakan untuk sesi seterusnya pula ya. Jadi untuk sesi seterusnya, untuk sesi perbincangan yang seterusnya berkenaan dengan permohonan fatwa pemindahan kubur ini, sebelum kita mulakan setiap ahli kuasa membentang, saya akan membentangkan terlebih dahulu berkenaan dengan pengertian pemindahan kubur ya. Jadi terdapat dua pengertian pemindahan kubur. Yang pertama adalah berkaitan dengan pemindahan kubur yang berkait dengan jenazah, dan yang kedua adalah berkaitan dengan pemindahan kubur yang tidak berkait dengan jenazah. Dan pemindahan kubur yang tidak berkait dengan jenazah ini adalah seperti penggalian kubur semula disebabkan terdapat barang-barang yang jatuh ke dalam yang tersebut, dan juga bagi urusan-urusan pekerjaan seperti pemasangan pipe dan juga membuat jalan, jadi terpaksalah untuk kita gali semula kubur. Jadi ini merupakan beberapa keadaan yang kita dapat lihat jadi kaitan dengan jenazah sendiri. Dan seterusnya pula adalah yang berkaitan dengan jenazah, iaitu seperti kubur digali semula kerana jenazah tersebut tidak diuruskan secara Islam, iaitu jenazah tersebut tak dimandikan dengan secara Islam dan tidak disembahyangkan, maka kita perlu gali balik. Dan kemudian mayat yang dikebumikan tersebut tidak diketahui oleh ahli keluarganya, jadi untuk kita dapatkan identiti jenazah tersebut, kita terpaksa gali balik untuk kita sama-sama tengok siapakah jenazah tersebut. Dan yang seterusnya adalah berkenaan dengan kepentingan hukuman daripada hakim atau pihak berkuasa untuk membongkar mayat yang dikuburkan untuk mendapatkan data mengenai keadaan luka ataupun penyiksaan sebelum jenazah tersebut meninggal. Dan juga pemindahan kubur ini juga berlaku disebabkan bencana alam ataupun kisah ombak dan sebagainya. Oleh demikian, masyarakat setempat haruslah berusaha untuk memindahkan kawasan kubur tersebut kepada kawasan yang lebih selamatlah. Jadi itu sedikit berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan pemindahan kubur daripada perspektif keilmuan. Jadi saya harap semua entiti fatwa mendapat satu gambaran yang jelas berkenaan dengan pemindahan kubur ini. Jadi manakala berdasarkan permasalahan yang ingin kita selesaikan pada pagi ini adalah berkenaan dengan Encik Rusdi yang ingin memindahkan perkuburan lama yang terdapat di atas tanah miliknya ke tanah perkuburan Islam yang berhampiran, iaitu di Kampung Pulau Bahagia. Jadi oleh itu saya ingin mempersilakan setiap entiti fatwa untuk mengungkapkan pendapat masing-masing berserta hujah berkenaan dengan permasalahan ini. Dipersilakan. Jadi yang pertama sekali saya ingin mempersilakan Ustaz Nazi untuk membentangkan. Dipersilakan. Okay. Terima kasih Datuk Mufti. Okey, dalam menyelesaikan masalah yang timbul ni berkaitan dengan proses pemindahan kubur ke tempat yang lain, saya ingin melampirkan hadis dan ayat Quran yang berkaitan dengan proses hukum proses pemindahan. Jadi yang pertamanya daripada ayat Quran, iaitu berbunyi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, yang mana bermaksud Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan
dan ia tidak menghendaki kamu menangguh kesukaran. Yang mana ayat di atas ini menerangkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak membebani hamba-Nya, iaitu kita semua, dengan sesuatu yang tidak mampu ditanggung dan mengizinkan sesuatu umumnya ditegak demi kemaslahatan. Yang mana yang kita tahu, proses pemindahan kubur ni pada hukum asalnya adalah haram kerana ia melibatkan maruah pada si mati. Jadi untuk kemaslahatan maka dibolehkan. Jadi oleh itu pemindahan kubur lama harus dilaksanakan supaya terjaga kemaslahatan pemilik tanah itu sendiri dan juga mayat. Jadi yang kedua adalah hadis daripada yang berkaitan dengan proses pemindahan kubur ini adalah yang berbunyi, telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kubur Abdullah bin Ubay setelah ia dikebumikan. Lalu baginda menyuruh supaya digalikan semula kuburnya. Setelah itu baginda meletakkan mayat tersebut di atas kedua-dua lututnya dan memakainya dengan pakaian. Riwayat Bukhari nombor hadis 1350. Yang mana kita dapat faham daripada maksud hadis di atas, perbuatan menggali kubur yang dijelaskan adalah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan mayat yang tidak dipakaikan pakaian. Oleh itu, hadis ini juga dapat dikaitkan juga dengan kemaslahatan orang yang masih hidup yang berhak atas pemilikan tanah sendiri. Hal ini jelas bahawa hadis ini mampu menjadi dalil yang mengharuskan pemindahan kubur bertujuan utama adalah menjaga kemaslahatan mayat dan orang masih hidup. Seterusnya, hadis yang kedua iaitu hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu yang dinukilkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab masyhurnya Al-Majmu' syarah daripada kitab Muhazzab. Yang mana Imam Nawawi ada menyebut Ibnu Qutaibah di dalam kitab Al-Ma'arif bahawa Talhah bin Ubaidah merupakan salah seorang daripada sahabat yang dijamin syurga yang dikebumikan 30 tahun lalu. Kemudian anaknya iaitu Aisyah bermimpi bahawa Talhah mengadu kuburnya ditakungi air. Lalu Aisyah meminta supaya kubur Talhah digali semula dan ditanam ke kampungnya iaitu di Basrah. Jelas daripada hadis ini bahawa perbuatan memindah kubur bukan hanya berlaku pada masa sekarang, bahkan pada zaman-zaman sahabat terdahulu juga telah dilakukan. Namun tiada sebarang bantahan dan tegahan daripada para sahabat. Hal ini kerana mereka tidak membantah sesuatu perkara yang melibatkan kemaslahatan Islam sama ada masih hidup maupun telah mati. Itu saja daripada saya, Datuk Mufti. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Ustaz Nazri, penerangan yang sangat jelas berkenaan dengan ayat Quran dan juga hadis. Jadi seterusnya saya mempersilakan pembentangan yang seterusnya daripada Ustazah Farah. Dipersilakan. Terima kasih kepada Sahibul Samaha Datuk Mufti. Menurut apa yang telah diperjelaskan oleh Ustaz Nazri sebentar tadi, saya akan menambah sedikit dari sudut pandangan Al-Quran juga. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Sadaqallahul azim. Dan bermaksud, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Berdasarkan pada ayat Quran yang dibacakan tadi, dapat difahami bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan dan mengangkat kehormatan manusia. Oleh itu, sebarang perbuatan memindahkan kubur dari satu tempat ke satu tempat yang lain adalah dibenarkan. Maka di sini saya turut berpihak untuk mengharuskan pemindahan kubur lama ini ke tanah perkuburan yang berhampiran. Hal ini jelas kerana tujuan utama pemindahan kubur adalah untuk menjaga maslahat mayat dan juga maslahat orang yang masih hidup. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah Farah atas penjelasan sebentar tadi. Okey, baik, berdasarkan pembentangan daripada Ustaz Nazri dan juga daripada Ustazah Farah sebentar tadi, saya dapati bahawasanya hujah-hujah yang dikemukakan oleh mereka berdua adalah daripada sudut istinbat hukum daripada Al-Quran dan Sunnah, yang mana kita dapati hukumnya adalah harus. Jadi untuk seterusnya mungkin kita boleh mendengar pembentangan hujah daripada sudut pandangan ulama-ulama yang terdapat dalam kitab-kitab mereka.
Jadi saya ingin mempersilakan yang seterusnya Ustaz Imam, dipersilakan. Terima kasih Datuk Mufti. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk kita melihat pandangan-pandangan ulama Islam, saya kemukakan 3 buah kitab. Yang pertamanya kitab Fathul Bari, yang dikarang oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Dalam kitab ni Ibn Hajar Al-Asqalani dalam satu bab yakni menyebut adakah boleh memindahkan kubur dengan sebab. Jadi Imam Ibn Hajar menghadirkan sebuah hadis berkaitan dengan kehadiran Nabi mengeluarkan kembali jenazah Abdullah bin Ubay seperti diceritakan oleh Ustaz Nazinuddin tadi. Maka dalam Ibn Hajar menyebut dalam kitabnya bahawa memindahkan kubur pada asalnya haram, walau bagaimanapun sekiranya ada ilah atau sebab yang panggil diperlukan untuk maslahat mayat atau maslahat di sekeliling yang berkaitan dengan kubur tersebut, maka diperbolehkan. Jadi yang kedua ialah saya ingin menyentuh tentang keharusan mengenai kubur. Saya ingin mengutarakan kitab Mughni Muhtaj, yakni karangan Asy-Syarbini. Asy-Syarbini sebut dalam kitabnya bahawa tindakan mengenai kubur memang haram, namun ada beberapa sebab, beberapa faktor yang perlu kita lihat yang akan menjadikan merubah hukum haram ini kepada harus. Ada pun kadang-kadang boleh menjadi wajib. Contoh antaranya adalah sekiranya mayat tersebut dikebumikan dalam orang panggil sebut ardul maghsubah, iaitu tanah yang dirampas, ataupun lebih boleh difahami ialah tanah yang bukan hak milik. Tanah bukan hak milik, kain kafan bukan hak milik, salah arah kiblat. Begitu juga yang disebut oleh, direkodkan oleh Ad-Dawani dalam kitabnya Bushrul Karim. Bushrul Karim, Ad-Dawani menyebut bahawa memindahkan jenazah dari satu tempat ke satu tempat lain adalah haram. Adapun sekiranya terdapat ad-darurah, yakni hajat yang memaksa, maka hukum ini tidak harus. Contohnya sekiranya kita khawatir akan keselamatan, keamanan kubur, makam seseorang, maka kita boleh memindahkan. Begitu juga menyebut tentang kain kafan. Sekiranya kain kafan itu bukan hak milik, tanah itu bukan hak milik, dan sekiranya dikebumikan dalam keadaan salah arah kiblat dan lain-lain. Dan ada pun yang terakhir disebut itu disebut dalam Mughni Muhtaj juga, ialah sekiranya ada harta atau barang yang tertinggal dalam yang lahat itu, maka perlu diambil kembali. Wallahu a'lam. Itu saja pada Datuk Mufti. Ya, baiklah, penjelasan yang sangat jelas daripada Ustaz Imam. Baiklah, kita teruskan pula pembentangan seterusnya daripada Ustazah Hanin. Persilakan. Terima kasih Datuk. Seperti mana alasan yang dikemukakan oleh pemohon, iaitu Encik Rusti, proses pengalihan kubur tersebut dilakukan kerana tujuan asal pemohon itu ingin mengalihkan kubur-kubur lama yang dikenal pasti berada pada tanah miliknya sendiri dengan tujuan pembinaan bangunan rumah kekal di atas tanah tersebut. Selain itu, atas dasar rasa tanggungjawab Encik Rusdi sendiri untuk menjaga kesucian serta kehormatan jasad-jasad yang berada di kubur lama berkenaan. Di samping itu, permohonan pemindahan kubur ini adalah supaya kerja-kerja pengalihan kubur lama ke tanah kubur Islam yang baru itu dapat diikuti melalui tata cara atau prosedur yang betul. Bagi menjelaskan lagi pernyataan tersebut, merujuk kitab Al-Majmu', kajian mendapati bahawasanya sekiranya terdapat sebab yang diharuskan oleh syarak, maka diharuskan untuk menggali semula kubur tersebut. Oleh itu, diharuskan untuk menggali semula kubur tersebut setelah diperakui dan dinilai oleh pakar-pakar bidang dan mendapati bahawasanya mayat di dalam kubur tersebut telah menjadi tanah. Maka pada waktu itu diharuskan untuk menanam mayat yang lain di dalam kubur tersebut. Selain itu, diharuskan juga untuk bercucuk tanam di atas tanah tersebut, seperti membuat bangunan dan melakukan berbagai bentuk manfaat dan pekerjaan di atasnya berdasarkan kesepakatan ulama keempat-empat mazhab tersebut. Keharusan ini diberikan sekiranya tidak memberikan sebarang kesan kepada mayat tadi, sama ada tulangnya atau lain-lain. Seperti yang dikatakan oleh Ustaz Imam sebentar tadi, diharuskan juga bagi menggali semula kubur sekiranya mayat tersebut dikebumikan mengikut arah kiblat yang salah, belum dimandikan atau dimandikan tidak betul, salah memasang kain kafan pada jenazah, menggunakan kain kafan yang dirampas atau menggunakan setera. Jenazah dikebumikan di atas yang tanah dirampas atau terdapat harta di dalam jenazah tersebut.
Maka jelaslah di sini bahawa proses peralihan kubur oleh Encik Rusdi tadi adalah diharuskan mengikut keperluan yang Encik Rusdi katakan terhadap untuk membina rumah adalah keperluan roriyat, yang mana manusia ini memerlukan tempat kediaman atau rumah untuk dijadikan sebagai keperluan diri dan keluarga. Sekian sahaja saya, Datuk. Ya, baik, terima kasih kepada Ustazah Hanim atas penjelasan beliau sebentar tadi. Baiklah, pembentangan pendapat dan hujah daripada Ustaz Imam dan Ustazah Hanim ada daripada sudut pandangan ulama yang terdapat di dalam kitab mereka. Seterusnya, adakah terdapat sebarang fatwa yang telah dikeluarkan oleh beberapa fatwa yang lain berkenaan dengan pemindahan kubur ini? Saya persilakan seterusnya Ustaz Azwan. Okey, terima kasih Datuk. Mufti berkenaan dengan fatwa yang dikeluarkan majoritinya mengatakan bahawa hukum pemindahan ini adalah harus. Fatwa yang mengharuskan mempunyai syarat-syarat yang tertentu. Syarat tersebut digunakan mengikut keadaan negeri masing-masing. Sebagai contoh negeri yang mengharuskan dan bersyarat adalah seperti negeri Sarawak, Perlis, wilayah Persekutuan, Kelantan dan negeri Kedah. Suka untuk saya menyampaikan keputusan muzakarah fatwa daripada salah satu negeri yang dikeluarkan oleh negeri Sarawak, iaitu Musyarat Lembaga Fatwa kali pertama yang telah diadakan pada 8 dan 9 Disember pada tahun 1965 yang telah membincangkan mengenai hukum pemindahan kubur, menyatakan bahawa mayat orang Islam boleh digali atau dan dipindahkan jika didapati sah mayat itu dikebumikan di tanah perkuburan orang bukan Islam atau tanpa dimandikan atau dengan tidak menghadap kiblat atau dengan dikafankan dengan kakinya dirampas bersama dengan harta orang lain dan harta tersebut dituntut oleh empunya atau di tanah kepunyaan orang lain tanpa izin atau di tanah yang dikuarantiri susu atau hakis seperti di tepi sungai atau di lereng bukit atau di tanah yang dimajukan oleh pihak yang berkuasa untuk masalah untuk membuat jalan raya di tanah lupa yang diacar air atau bersama mayat lain yang menyebabkan hati warisnya tidak senang. Itu sahaja mengenai fatwa yang saya dapati. Okey, baik, terima kasih kepada Ustaz Azwan berkenaan dengan pembentangan fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkan berkenaan dengan pemindahan kubur ini. Jadi baiklah, setakat ini pembentangan daripada jika fatwa menunjukkan kepada keharusan pemindahan kubur ini. Jadi ada tak sebarang alternatif lain yang boleh kita gunakan selain daripada memindahkan kubur tersebut? Contohnya kita pagarkan ke kawasan kubur tersebut. Jadi mungkin boleh dijawab oleh pembentang seterusnya, Profesor Dr. Husna. Silakan. Terima kasih Datuk Mufti. Berkenaan dengan apa yang Datuk Mufti katakan, alternatif untuk pemindahan kubur seperti memakar kubur tersebut, pada pandangan saya kurang bersetuju dengan berkenaan hal ini. Ini adalah untuk menjaga kemaslahatan kubur. Pemohon atau Encik Rusdi ingin membina rumah di tapak kubur lama atas dasar tanggungjawab untuk menjaga kesucian serta kehormatan jasad dan kubur tersebut. Di sini berlaku pertembungan antara maslahah orang mati dengan maslahah orang yang hidup. Kita dapat lihat berlakunya dua hak yang berbeza, iaitu kedudukan hak kubur yang wajib kita hormati. Ianya tidak boleh dipindahkan tanpa adanya hajat dan sebab syarak, serta hak orang yang masih hidup yang memerlukan tempat kediaman. Dalam kaedah usul fiqh, jika terdapat dua perkara yang bertembung, maka perlu didahulukan perkara yang diperlukan kerana maslahahnya lebih kuat seperti yang disimpulkan dalam kaedah berikut. Antara kaedahnya, wama harima sadri zara'iyatu ubbiha lil maslahatil rajihah. Maksudnya, apa yang diharamkan kerana menghalang terjadinya perkara yang haram, ia adalah diharuskan kerana ada maslahah yang kuat. Berdasarkan kaedah di atas ini, oleh kerana kubur lama tersebut berada di atas tanah hak milik Encik Rusdi, maka hak kubur tersebut boleh dilanggar dengan membongkarnya, seterusnya dipindahkan ke perkuburan awam, dan pelanggaran ini
dibuat kerana adanya maslahat yang lebih kuat dan diperlukan oleh orang yang masih hidup. Selain itu, kaedah fi ad-daruriyat tubihul mahsurat. Kaedah ini bermaksud kaedah darurat menghalalkan hal-hal yang terlarang. Berdasarkan kaedah ini, sesuatu perkara yang pada asalnya tidak diharuskan bertukar hukumnya kepada harus disebabkan untuk menghilangkan sesuatu kemudaratan. Hal ini berdasarkan apa yang pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi. Mereka memindahkan para syuhada dari kubur mereka kerana menghindarkannya daripada basah. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Profesor Dr. Husna atas pembentangan yang cukup jelas sebentar tadi. Maka setelah kita mendengar pembentangan daripada pemohon serta hujah-hujah yang telah dikemukakan oleh AJK fatwa yang lain, maka tibalah masanya untuk kita putuskan fatwa bagi muzakarah kita pada hari ini. Jadi saya dapati bahawasanya kecenderungan hukum bagi permasalahan pemindahan kubur yang dimohon oleh Encik Usti ini lebih cenderung kepada keharusan untuk memindahkan kubur tersebut berdasarkan hujah-hujah yang telah dibentangkan sebentar tadi. Jadi sebelum kita putuskan keputusan pada hari ini, saya ingin memohon kepada setiap AJK fatwa untuk memberikan persetujuan terhadap apa yang telah mereka bentangkan sebentar tadi. Dipersilakan. Yang pertama sekali, Ustaz Nazif. Okey, terima kasih Datuk Mufti. Okey, untuk persetujuan daripada saya pandangan daripada saya sangat bersetuju atas pengharusan proses pemindahan kubur ini. Kerana ia untuk menjaga kemaslahatan bagi pemilik tanah itu sendiri dan juga kemaslahatan si mati. Dan hal ini juga bersesuaian dengan adat setempat. Baik, terima kasih. Seterusnya Ustazah Farah. Terima kasih kepada Datuk Mufti. Bagi saya pula, saya juga bersetuju bagi meneruskan permohonan pengalihan kubur-kubur lama ini ke tanah perkuburan Islam yang berhampiran. Ini kerana seperti mana yang telah dibentangkan oleh saya tadi, harus untuk kita menjaga maslahat mayat dan juga maslahat orang yang masih hidup. Okey, baiklah seterusnya Ustaz Imam. Terima kasih Datuk Mufti. Saya berbesar hati untuk mengatakan saya menyokong dengan keputusan untuk harus memindahkan kubur tersebut demi maslahat Encik Rusdi dan juga sekiranya benar ada kubur di situ, maka kita boleh menjaga maruah jenazah dan kubur tersebut. Allah. Okey, seterusnya Ustazah Hanin. Terima kasih Datuk Mufti. Saya amat bersetuju dan menyokong proses pengalihan kubur tersebut kerana seperti mana yang dibincangkan sebentar tadi, adalah termasuk dalam keperluan daruriyat yang mana manusia ini memerlukan tempat kediaman atau rumah untuk dijadikan sebagai keperluan diri dan keluarga masing-masing. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih. Seterusnya Ustaz Azwan. Terima kasih Datuk Mufti. Setelah mendengar dan melihat hasil pembentangan dan perbincangan sebentar tadi, saya menyokong untuk membenarkan proses pemindahan tanah kubur lama di tanah Encik Usti ke tanah perkuburan Islam Kampung Pulau Bahagia, tetapi dengan melakukan tata cara dan prosedur yang betul. Hal ini demikian kerana ia tidak bercanggah dengan syarat-syarat untuk hukum pemindahan kubur di suatu tempat mengikut mazhab Syafi'i. Okey, baik. Terima kasih Ustaz Azwan. Yang terakhir Ustazah Husna, silakan. Terima kasih Datuk Mufti. Maaf ada masalah sikit. Saya juga bersetuju dan menyokong permohonan mengalihkan kubur berdasarkan kaedah fiqh yang telah saya nyatakan tadi. Hal ini kerana berlaku pertembungan antara maslahat orang yang mati dengan maslahat orang yang hidup dan perlu didahulukan perkara yang diperlukan kerana maslahatnya lebih kuat. Itu saja. Okey, baiklah. Jadi semua AJK fatwa telah menyatakan persetujuan berkenaan dengan permasalahan ini. Oleh itu, saya ingin meminta SU iaitu Ustazah Farah untuk mencatatkan sebuah fatwa yang akan saya sebutkan. Sedia. Jadi setelah dilihat dan dibahaskan dengan penuh penelitian, maka Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Umum yang bersidang pada 26 Jamadil Akhir 1442 Hijriah bersamaan dengan 9 Februari 2021 telah membuat keputusan bahawasanya harus memindahkan perkuburan lama yang terdapat di atas tanah lot 1513 dalam kurungan GM 3420 Kampung Pulau Bahagia ke tanah perkuburan Islam yang berhampiran, iaitu tanah perkuburan Islam Kampung Pulau Bahagia, mungkin berada daerah Kuala Terengganu.
berdasarkan beberapa faktor, iaitu yang pertama adalah disebabkan pewaris bagi jenazah-jenazah perkuburan lama tersebut tidak dapat dikesan dan dijejaki. Dan yang kedua disebabkan kubur-kubur lama tersebut berada di atas tanah dan status tanah itu adalah milik persendirian, iaitu tanah milik Encik Rusdi. Dan yang terakhir adalah disebabkan pemindahan tersebut adalah bagi menjaga kehormatan jenazah di kuburan lama tersebut, bagi mengelakkan terjadinya perkara yang tidak diingini yang akan mencemarkan dan memudaratkan kehormatan dan kemuliaan kubur lama tersebut. Baiklah, seterusnya marilah kita bersama-sama menandatangan dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya keputusan yang kita keluarkan ini diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pertemuan kami hari ini adalah usaha untuk menjadikan kami hamba-Mu yang saleh dan amanah dengan misi khalifah di muka bumi ini. Allah, mudahkanlah kami, Allah, untuk meneruskan usaha kami ini. Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala salah dan silap kami ini Kau ampunkanlah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada-Mu, ya Allah, agar Kau meredai dan menerima usaha kami dalam memutuskan keputusan fatwa pada hari ini. Ya Allah, semoga keputusan fatwa ini dapat memberikan manfaat untuk seluruh umat manusia, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Akhir sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua executive fatwa yang telah bersama-sama kita pada pagi ini di dalam muzakarah fatwa ini, yang bersedia bagi membincangkan dan mencari penyelesaian dan resolusi berkenaan dengan permohonan daripada Encik Rusdi, iaitu pemindahan kubur tersebut. Jadi sebelum kita tutup majlis, saya ingin memesan kepada Ustazah Farha, iaitu selaku sifsuha, itu jangan lupa untuk siapkan dengan segera memang keputusan fatwa kita pada hari ini untuk diserahkan kepada pemohon. Baiklah Datuk Mufti, insya-Allah saya akan serahkan memo dengan secepat mungkin kepada pemohon. Baiklah, terima kasih Ustazah Farha. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baiklah, terima kasih kepada semua kerana sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini. Datuk.